Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya bagi topik yang kedua, iaitu Application of Definite Integrals. So hari ini kita akan masuk kepada subtopik kedua, Application of Integration in Economy and Business. Pada video yang sebelum ni, kamu telah belajar macam mana nak cari revenue and cost function ataupun margin profit function apabila dia bagi kepada awak marginal revenue, marginal cost or marginal profit. Jadi pada hari ini awak akan belajar bagaimana nak define consumer surplus and producer surplus, and then kita akan belajar macam mana nak cari market equilibrium point, maafkan saya. And then kita akan determine the value of consumer surplus and producer surplus. And the last one, kita akan belajar macam mana nak sketch the graph and identity the consumer surplus and producer surplus region. Okey, jadi tanpa buang masa kita proceed kepada nota awak pada muka surat 17. Okey, kita baca dahulu apa benda yang dikatakan sebagai consumer surplus region. So, consumer surplus region, kita baca dekat situ, dia kata suppose the P is a price that consumer willing to pay for a quantity X of a particular goods. Jadi dia melibatkan demand function. Jadi demand curve can be written as P equal to dx. Jadi secara generalnya demand curve adalah decreasing function. Awak kena ingat betul-betul. Jadi the total consumer gain is represented by area below a demand curve and above the line Y sama dengan Y naught. Okay, Y sama dengan Y naught. Y naught ni apa? Kita boleh baca if the market price adalah Y naught, and kita namakan sebagai area tu sebagai consumer surplus. Okay, so demand curve ni adalah fungsi permintaan lah. Demand curve, maafkan saya, demand function is fungsi permintaan, and consumer surplus kalau dalam bahasa Melayu kita katakan sebagai lebihan pengguna. Okey, biasanya lebihan pengguna ni adalah perbezaan antara harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dengan harga yang sebenar, kan? Jadi kalau pembeli dia akan lebih sukalah lebihan pengguna yang lebih besar. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Ini contoh yang melibatkan demand function dan area lah yang kita katakan sebagai consumer surplus. Okey, kalau kamu tengok ini yang saya tandakan sebagai orange ni adalah demand function, iaitu dia punya P lah equal to dx, and area yang kita dapat di bawah ni, area ni mesti berada di bawah kepada demand function. Dan awak kena ingatlah tadi dia dah mention dx ni biasanya melibatkan decreasing. Okay, decreasing function. Kat sini dia ada kata is decreasing function. Okay, sama jugalah kalau awak ada dalam bentuk graf seperti ini, area dia punya CS tu mesti berada di bawah, ataupun tak kira lah, dia punya graf mesti turun ke bawah. Okey, jadi ini adalah awak punya consumer region. Okey, kita punya formula untuk consumer surplus, kita tulis sebagai CS adalah sama dengan integrate from 0 to x naught dx tolak x naught y naught. Okey, tolak x naught y naught. X naught y naught ni adalah titik dia lah. Sini. Ini x naught, titik di mana graf kamu tu bertembung lah. Area awak tu dia punya titik intersection point between x naught dengan y naught dia. X naught mewakili x lah, quantity, and y adalah mewakili price. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya adalah producer surplus region. Okey, jadi dia kata producer surplus region kita biasa menggunakan supply function. Dan awak kena ingat supply function dia mesti increasing function. Okey.
Jadi kita baca, if the market price is Y0 and the corresponding market supply is X0, then those producer who would be willing to supply the commodity below this market price gain from the fact that the price is Y0. Jadi the total gain is represented the area above the supply curve and below the line Y sama dengan Y. Note, ini kita namakan sebagai producer surplus. Producer surplus tu dalam bahasa Melayu dia adalah lebihan pengeluar. Lebihan pengeluar tu adalah perbezaan antara harga yang diterima oleh penjual dengan harga terendah atau minimum yang sepatutnya barang berkenaan sanggup dan dapat dijual. Okey, kita tengok kepada dia punya graf. Okey, ada satu contoh. Kita tengok kepada graf ni. Katakanlah ini awak punya supply curve lah, supply function. So, untuk producer surplus kan, dia punya area dia mesti berada di atas. Okey, dan dia mesti di bawah Y0 lah. Kalau tadi consumer surplus, dia berada di atas Y0 dan dia mesti area mesti under the curve. Itu awak kena ingat lah. Dan untuk supply function ni biasanya graf awak adalah graf positif. Okey. Demand function biasanya kita punya graf adalah DX awak biasanya adalah graf yang negatif sebab dia adalah decreasing. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Formula untuk determine producer surplus kita wakilkan sebagai PS equal to X0 Y0 tolak integrate from 0 until S0 SX dx, di mana S ni adalah awak punya surplus function. Okey, surplus function kan. Surplus function, maafkan saya bukan surplus ya, supply function. Kita betulkan ya. Ini awak punya supply function. Okay, and then last sekali adalah market equilibrium point. Jadi market equilibrium point ni adalah point of intersection between the demand and the supply curve. Kita panggilkan sebagai market equilibrium point. Okay, jadi kita boleh wakilkan nak cari market equilibrium point. Biasa kamu akan buat dx equal to sx. Okay, ini contoh graf yang lengkap untuk supply, consumer surplus dan producer surplus. Awak ada satu function surplus function. Ini adalah biasa positif graph, and then awak ada demand function. Ini adalah negative graph. So titik intersection point ni between the supply and the demand function kita namakan, kita katakan sebagai X0. Ini X0 di bawah, ini adalah Y0 di atas kan. Jadi ini titik ni kita katakan sebagai market equilibrium point. Okay, ini adalah dia punya market equilibrium point lah. So X mewakili quantity, Y mewakili awak punya price. Jadi di atas Y0, atas biasanya adalah consumer surplus dan di bawah adalah awak punya producer surplus. Okey, kita mulakan dengan example yang ke-8 dahulu. Okey, nanti kita proceed kepada example yang ke-7 ya. Kita boleh pergi pada example yang ke-8 dahulu. Okey, kita baca sama-sama example yang ke-8. Dia kata the demand function and the supply function in Rm of a product are given by dx equal to negative x square minus 6x plus 200 and x awak adalah 4x, di mana x is the number of units of the product. Jadi soalan yang pertama A, dia suruh kita determine the market equilibrium point, and then soalan B dia suruh kita sketch the two function and mark the region that represent the consumer surplus and the producer surplus.
Okay, and C dia suruh kita cari the value of consumer surplus and producer surplus. Okay, kita buat dulu untuk soalan A. Soalan A dia minta market equilibrium point. Formula dia adalah kita samakan dua function lah. Demand sama dengan supply, atau awak boleh buat juga mana-mana sahaja sebab kita ada nak cari intersection point kan. So biasa saya buat yang positif di depan, mudah. Supply function sama dengan demand function. Jadi awak ambil awak punya supply function awak adalah 4x sama dengan negatif x square tolak 6x tambah 2 ratus. Kita pindahkan dia 4x tambah x kuasa 2 tambah 6x tolak 200 sama dengan 0. Susun semula supaya nampak cantik. X kuasa 2 tambah 10x tolak 200 sama dengan 0. Bila melibatkan kuadratik, sila faktor. X tolak 10, x tambah 20 sama dengan 0. Okay, and then you will get the value of x is equal to 10 and another one is x equal to negative 20. Jadi kita kena tahulah, since x awak tu adalah quantity, so quantity mesti positif. Okay, since x must be positive. Okay, disebabkan x awak tu adalah quantity ya, awak kena ingat betul-betul. So therefore kita akan ambil x awak sama dengan apa? Ambil satu je nilai yang positif. X awak sama dengan 10. So bila kita katakan equilibrium point, point ni maksudnya awak kena cari the value lah dalam bentuk point lah, x dengan y. Jadi awak dah ada nilai x, nak cari nilai y, kita sub sahaja yang dalam mana-mana function antara supply or demand function. Saya masukkan dalam supply lah. So when x equal to 10, y awak adalah 4 darab 10 sama dengan 40. Okay, jadi kita boleh buat kesimpulan dia. Titik bertindih 3 ni. Therefore, okay, tulis ya, ini pernah ada. Market equilibrium. Okay, equilibrium point is 10 and 40. Okay, sikit yang ni wajib ada, jangan lupa. Okay, yang ni awak punya statement ni wajib ada ya. Kalau tak ada statement ni, salah dalam final. Okay, seterusnya kita dah jawab soalan A. So soalan A, once dia kata market equilibrium point, samakan sahaja, buat intersection point. Okay, kita pergi pada soalan B. Dia suruh sketch the two function and mark the region that represent the consumer surplus and producer surplus. Jadi kita tengok macam mana nak lukis. Bagi soalan B awak, okay, dia bagi kepada kita demand function awak adalah negatif x kuasa 2 tolak 6x tambah 200. Okay, so supply function awak adalah 4x. So nak lukis graf dia, graf untuk consumer surplus dan producer surplus mesti berada di first region only. Di sini sahaja. Okey. Awak kena tahu dia mesti berada di first region sahaja sebab dia adalah lebihan pengguna dan lebihan pengeluar, biasanya nilai dia mesti positif lah. Okey. Jadi sebab tu graf awak mesti berada di first region sahaja. Jangan pergi kepada second, third and fourth region. Dah salah. Jadi nak lukis dia very senang. Awak tengok sini, demand function awak ini adalah graf kuadratik negatif. So kuadratik negatif mesti turun kan. Graf dia macam ni. And then yang di belakang ni, yang tambah 200 ni, ini adalah awak punya pintasan
Y. Macam mana saya kata pintasan Y? Awak ganti kan lah. Macam mana saya tahu itu pintasan Y? Bila awak ganti X awak sama dengan kosong, memang awak akan dapat Y awak sama dengan 200. Okey, sama juga untuk supply function. Supply function ini adalah graf linear. So, linear adalah straight line. Tengok kat belakang ni, dia ada tak tambah apa-apa. Kalau dia tak ada tambah apa-apa, maksudnya dia tambah kosong. So, yang ni pintasan Y dia sama dengan kosong. Kenapa saya tulis pintasan Y? Sebab pintasan Y sangat penting untuk sketching graf. Okey, kita dah ada graf. Kita buat paksi X dengan paksi Y. Okey, paksi X, paksi Y. Jadi, X awak ini adalah kuantiti. Buat sama-sama ya. Y awak adalah dia punya price. So, kita lukis graf demand dahulu. Saya lukis graf demand dengan color purple. So, demand awak adalah negatif X square. So, negatif adalah graf masam. Dia turun ke bawah. Kuadratik. Graf kuadratik. Okey, sini. So, yang ni awak punya pintasan dia adalah 200. Tulis nama graf. Dx sama dengan negatif X square tolak 6X tambah 200. Tak lookup macam ni, tak ada markah. Okey, yang seterusnya supply function awak. Supply function awak adalah straight line dan dia mula daripada kosong lah. Awak tengok pintasan Y awak pada 0 kan. So, straight line dan dia mula daripada kosong. Okey. So, ini awak punya supply function. Again, nama kena ada. 4X. And then, yang awak dapat ni, nampak ni? Ini adalah market equilibrium point. Kita buat garisan putus-putus. So, ini kosong. Jangan lupa tulis. So, awak punya market equilibrium point tadi adalah 10, 4 kan? So, 10 untuk X. 4, maafkan saya, 40 kan untuk Y. So, yang ni adalah 10, 40. Ini adalah awak punya MEP, Market Equilibrium Point. Okey, dah dapat macam tu. Kita highlight kan. Lorek kan. So, yang di atas ni saya guna garisan. Saya nak buat macam ni. Nak buat lawa sikit. Allahu Akbar. Sekejap, saya tulis semula ya. Okey. So, yang atas ni kita lorek lah. Awak lorek. Saya lorek. Lorek penuh-penuh ya. Yang buat macam tadi. Jadi, yang atas ni adalah biasa. Yang bawah ni awak lorek. Kalau ada atas awak lorek, bawah ni awak bolehlah buat lorek ataupun kita boleh buat bulat. Ikutlah terpulang. Tapi dalam final jangan buat color-color macam ni ya. Saya ajar sebab saya nak tunjuk graf awak tu berbeza lah. Okey, jadi dasiator tu kita mark dia punya region. Korang kena ingat satu benda je. Biasanya benda kita akan mula daripada C kan. So, consumer surplus berada di atas, producer surplus berada di bawah. Awak lukis lengkap graf macam ni. Memang 4 markah atau 5 markah dalam tangan. Okey, settle how to sketch dia punya graf. Dan kita pergi kepada yang terakhir. Soalan C, dia suruh find the value of consumer surplus and producer surplus. Jadi kita cari consumer surplus. So, formula untuk consumer surplus. Saya tulis dulu ya, kejap ya. So, CS sama dengan integrate 0 until X0. So, C kawan dia adalah D, demand function. C mesti jumpa D. Tolak X0, Y0. Okey. So, awak masukkan kosong. X0 awak adalah 10. Kena tengok betul-betul. X0 ni awak punya market equilibrium point ni. Ni. X0, Y0. X0, Y0. So,
10, 40. Jadi kita tengok yang betul-betul lah. X0 awak adalah 10 lah. So demand awak negatif X kuasa 2 tolak 6X tambah 200 dx. Saya nak tegur ya. Bila buat ni, make sure kurungan ni wajib ada ni. Kurungan ni jangan tak buat. Nanti kalau penulisan salah-salah. Okey, buat kerja biar kemas. Tolak. Maafkan saya. Tolak X0 10, Y0 40. Okey, integrate seperti biasa. You will get negative X³ over 3 minus 6X square over 2 plus 200X. 0, 10 tolak 400. Boleh simplify lagi. Ini saya terus gantilah sebenarnya dan saya terus simplify ya. Kita akan masukkan nilai negatif 10 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa maafkan saya 3 10 kan. Okey, 3 10 kuasa 2 tambah 210 tolak kosong kena tunjuk, jangan malas. 0 kuasa 3 per 3 tolak 3 kosong kuasa 2 tambah 200 kosong untuk tolak 400. Okey, ini consumer surplus lah. Jadi kira dapatlah RM 966.67. Okey, duit mesti dalam bentuk ringgit Malaysia. RM tu wajib dan 2 titik perpuluhan. Okey, settle consumer surplus. Kita pergi kepada yang seterusnya adalah producer surplus. So, producer surplus kita wakilkan dengan formula dia PS kan. Sama dengan X0 Y0 tolak integrate 0 X0 P mesti dengan S. Supply function. S X dx. Okay, again. Pakai X0 Y0 yang sama. Sebab dia ada satu je dia punya equilibrium point. 10, 40 kan. Ingat angka medium ya. 10, 40 tolak 0, 10. So supply function awak adalah 4x dx. And then you will get 400 minus 4x square over 2 from 0 until 10. Okay, sub. Jangan lupa. 400 tolak. Saya kecilkan terus ya. 2, 10 kuasa 2 tolak 2, 0 kuasa 2. Kira kita akan dapat jawapan dia RM 200. Okey, sebabkan producer surplus adalah lebihan pengguna dan lebihan pengeluar, jawapan masih dalam bentuk RM. Okey, boleh untuk example yang ke-8 ni. Okey, kita proceed kepada example yang ke-7 pula. Okey, kita pergi pada example ke-7 ya. Baru kita masuk example 7. Example 7 dia kata, dia bagi kepada awak demand dia adalah 21600 tolak 2x square. Supply function dia adalah 4x kuasa 2. Soalan dia suruh find the market equilibrium price. Dia suruh sketch the two graph on the same axis and shade label region. And then last kali dia suruh find difference between the consumer surplus and producer surplus. Okey, kita pergi kepada soalan A. Kalau soalan tadi dia minta market equilibrium point. Jadi sekarang ni kita nak market equilibrium price. Itu adalah dia punya
harga lah. Market equilibrium point dengan market equilibrium, Allah Akbar, market equilibrium price adalah berbeza. Okey, kita masuk pula kepada example yang ketujuh. Kita dah habis example ke-8 tadi. Kita masuk kepada example ke-7. Kita tengok pada example ke-7. Dia kata kepada kita, the demand function of a product. Dia bagi demand function awak adalah dx sama dengan 21,600 tolak 2x². Supply function awak adalah 4x². Soalan suruh cari market equilibrium price. Dia suruh sketch the two graph on the same and then shade label, and dan last sekali dia suruh find difference between the consumer surplus and producer surplus. Okey, kita pergi kepada soalan A. Soalan A dia minta kita market equilibrium price. Sebelum ni pada soalan 8 dia minta market equilibrium point. Okey, apa beza market equilibrium price dan market equilibrium point? Bila dia kata market equilibrium point, bila dia kata point means dia dalam bentuk point lah, x naught y naught. Okey, ini. Tapi kalau dia kata market equilibrium, maafkan saya kalau sebutan saya tak betul, price, nanti korang kecam pula, market equilibrium price, dia biasa kita nyatakan lah price ni berapa when quantity dia berapa. Macam mana nak tahu price dengan quantity? Daripada awak punya market equilibrium point juga. X naught ni mewakili dia punya quantity, Y naught ni mewakili dia punya price. Jadi itulah beza dia market equilibrium point dan market equilibrium price. Okey, kita pergi kepada soalan. Terus masuk pada soalan lah. Jadi dia minta market equilibrium price. Nak cari price, awak kena cari market equilibrium point dulu. Apa-apa pun mesti kena cari market equilibrium point. Okey, saya tulis lah. Market equilibrium price. So, saya akan samakan supply dengan demand. Saya suka samakan yang depan tu positif. Mudah sikit kerja awak. So, supply function awak adalah 4x² sama dengan demand awak adalah 21,600 tolak 2x kuasa 2. Kita boleh pindahkan dia. 4x kuasa 2 tambah 2x kuasa 2 tolak 21,600 sama dengan kosong. Simplify dapat 6x² tolak 21,600 sama dengan kosong. Okey, kalau boleh kecil, kita try kecilkan. Kalau sebelum awak faktor kan, so awak akan dapat x kuasa 2 tolak 3,600 sama dengan kosong. Okey, tekan kalkulator. Kalkulator awak akan bagi x tambah 60 dan x tolak 60 sama dengan kosong. Faktorkan dia. And then awak akan dapat x equal to 60 or x equal to negative 60. Okay, jadi tadi kita dah belajar kepada awak tadi. Since x naught awak cannot be negative. Okay, cannot be negative. So, x awak adalah 60. Kenapa x tak boleh negatif? Sebab dia adalah kuantiti. Okay. So, kita cari y pula. Y, awak gantikanlah dalam mana-mana function supply atau demand ke pulang. So, saya gantikan dalam supply function sebab dia nampak mudah sikit lah function dia.
Gantikan 4 darab 60 X kuasa 2. Awak akan dapat awak punya Y dengan 1440. 14,400. Okey, 14,400. Jadi kita terus tulis dia punya statement yang mula-mula. Market equilibrium point is 60 dengan 1440. Okey, 14,400. Jadi soalan nak bukan market equilibrium point. Soalan nak minta market equilibrium price. Jadi kita kata kat situ market, awak tulis balik ke kedua, equilibrium price is RM 14,400 when the quantity is berapa unit? 60 units. Yang ini wajib ada bila dia kata market equilibrium price. Okey, boleh ya semua untuk market equilibrium point and market, beza antara market equilibrium point dan market equilibrium price. Okey, kita pergi kepada soalan B. Saya tak nak buang masa dah. Soalan B dia suruh awak sketch the two graph. Soalan B dengan C kita boleh buat sekali sebab soalan B tu dia suruh sketch. Soalan C dia suruh shade the label graph awak. Jadi awak tengok awak punya graph, awak punya function dx awak adalah negatif 2x kuasa 2 tambah 21,600. Supply function awak adalah 4x kuasa 2. So yang ni adalah graf turun ke bawah, kuadratik sebab dia kuasa 2. Ini awak punya pintasan y. Jadi saya dah terang ya macam mana jadi. Jadi saya laju kat sini lah. So yang ni kalau tak ada apa-apa, tambah kosong. Tambah kosong. Ini awak punya pintasan y untuk graf supply function awak. Dan dia adalah graf senyum, kuadratik yang senyum. Ini kuadratik yang masam. Jadi kita kena buat dekat first kuadran sahaja. Ingat. So buat macam tu. X ni adalah kuantiti, Y awak adalah dia punya price. So kita buat dulu supply function awak. 4x kuasa 2 pintasan dia pada kosong. Jadi kita buat pada kosong 4x kuasa 2. Senyum. Graf senyum. Nama kena ada. Okey, demand function awak graf mesti negatif kan? Dan dia mula pada pintasan dia adalah 21,000. Turun ke bawah macam tu. Jangan terlebih-lebih ya. Semua pada first quadrant only. 21,600. Ini kita punya demand function. Negatif 2x square tambah 21,600. And then buat apa? Okey, ini kamu punya market equilibrium point. Garisan putus-putus. So x0 awak adalah 60. Ni x awak 60. Y awak adalah 14,400. Kat sini jangan lupa 60 14,400. Ini awak punya MEP. Okay, market equilibrium point. And then kita pun lorek. Atas saya lorek. Lorek lengkap ya. Bawah ni saya nak buat macam biasa, bulat-bulat-bulat. Dah bulatkan dia. Kita jangan lupa CS, consumer mesti berada di atas. PS, producer region awak mesti berada di bawah. Okey, settle untuk soalan B dan C. And then dia suruh soalan D, dia suruh cari difference between the consumer surplus and producer surplus. Okay, jadi nak tanya awak kena cari CS dahululah. So CS kita formula dia
Kosong, S note, C mesti jumpa apa? Dengan demand. Consumer mesti dengan demand function. Okey. So, 060 demand kita adalah 21600 tolak 2x square dx tolak x naught y naught kita 60 dengan 14,400. Okey, start integrate. X tolak 2x kuasa 3 per 3. 060 tolak, kira yang ni dapat 864,000. Okey. Terusnya gantikan nilai 216,060 tolak dengan 260 kuasa 3 per 3 tolak dengan 216,000 tolak 20 kuasa 3 per 3. Okay, saya katalah kosong kena tunjukkan nanti. Kena rajin sikit lah. Kira-kira dapatlah RM 288,000. Itu untuk consumer surplus. Okey, untuk producer surplus dia pula. Saya padam kejap ya. Okey, untuk producer surplus kita buat PS sama dengan X naught Y naught tolak integrate kosong S naught. Producer mesti dengan supply function dx. P dengan S. So sama 60 darab 14400 tolak 060. Supply function kita adalah 4x kuasa 2 kan. 4x kuasa 2 dx. Okey, yang ni kita akan dapat jawapan dia. $864,000. Betul kan? Sama dengan tadi. Tolak dengan 4x kuasa 3 per 3. 060. Okey, seterusnya gantikan 864,000 tolak. Dengarkan bunyi cak. 460 kuasa 3 per 3 tolak 40 kuasa 3 per 3. Kira-kira dapatlah dia punya producer surplus dia RM576,000. Jadi dia nak apakah difference between producer surplus and consumer surplus. So kita boleh buat difference dia. PS awak mesti tolak dengan CS awak. So ambil producer surplus awak RM576,000 tolak dengan RM288,000. Jadi kira kita akan dapat jawapan dia RM288,000. That's it. The difference between producer surplus and consumer surplus. Okey, boleh untuk dua contoh ni, contoh yang ke-7 dan contoh yang ke-8, dan saya dah highlight apa beza between the equilibrium point and equilibrium price. Okey. Jadi kat sini ada DIY 14, 15, 16, 17, 18, 19. Awak boleh try and then you will get the answer from your lecturer. I think that's all for today. See you again next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Bye.